Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat lagi bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Jakarta, Indonesia. Walaupun beliau berasal daripada Yaman, tapi Allah takdirkan beliau merantau untuk mengembangkan ilmu sehingga akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat bukan asal beliau. Dan orang yang meninggal dunia di bukan tempat asalnya itu adalah orang yang dikurniakan pahala mati syahid. Seorang yang dia bermusafir, contohnya pergi ke satu tempat dan takdir Allah Ta'ala dia meninggal dunia di bukan tempat tinggalnya, maka dia dikurniakan dengan mati syahid. Jadi moga-moga Allah SWT memberkati Fadilatul Syekh Salim Ibnu Abdullah, walaupun beliau sudah seakan-akan ingin menetap terus di Indonesia dan akhirnya meninggal dunia di sana. Namun apa yang dapat kita pelajari, dari jauh beliau datang untuk mengembangkan ilmu dan akhirnya Allah Ta'ala muliakan beliau meninggal dunia di tempat penyebaran ilmu, dan kitab ini akhirnya tersebar sehingga sampai kepada kita, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita semalam telah mendalami berkenaan dengan fardu-fardu wuduk, iaitu rukun-rukun wuduk yang didatangkan dalam kitab ini. Dan persoalan semalam ada yang ditimbulkan berkenaan dengan isu seseorang yang berwuduk dalam keadaan wuduknya tidak dapat dilakukan dengan sempurna, yang saya telah sentuh secara kasar berkenaan dengan perkara ini, iaitu orang itu hendaklah bertayamum dengan cara-cara yang tertentu. Dan insya-Allah sewaktu kita sampai dalam perbahasan tayamum nanti, kita akan menjelaskan lagi perkara ini. Seseorang yang terpaksa bertayamum kerana sakit, kita akan membicarakan lagi dan kita akan mengembangkan lagi perbahasan ini sewaktu kita sampai di perbahasan tayamum satu hari nanti, insya-Allah. Dan semalam kita telah selesai membaca sehingga kepada menyapu keseluruhan kepala. Yang ini kita akan masuk kepada fardu yang kelima, iaitu membasuh kedua-dua kaki, dan fardu yang terakhir, iaitu rukun yang terakhir, iaitu at-tartib, insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa, kita akan membaca terlebih dahulu matan yang didatangkan di dalam kitab ini, dan kita akan terus pergi kepada perbahasan yang akan dibincangkan pada malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu 'azza wa jalla, faslun فروض الوضوء ستة: الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح بعض الرأس
wa jami'uhu sunnah. Al-khamis ghaslur rijlain ma'al ka'bain. As-sadis at-tartib. Fardu-fardu wuduk ada 6. Fardu yang pertama adalah niat wuduk ketika membasuh muka. Fardu yang kedua adalah membasuh muka. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tangan bersama kedua-dua siku. Fardu yang keempat adalah tamal islah. Ya Rab, tamam. Tapi macam dalam studio tu. Nanti takut tuan-tuan nyanyi pula dengan saya nanti. Okey. Fardu yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala dengan air. Oh, dia setting kat situ saja. Awak tak tahu. Ingatkan di sana. Alhamdulillah khair. Fardu yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala dengan air. Menyapu keseluruhan kepala pula adalah sunat. Fardu yang kelima adalah membasuh kedua-dua kaki bersama kedua-dua buku lali. Yang ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Fardu yang kelima adalah membasuh kedua-dua kaki bersama kedua-dua buku lali. Jadi sewaktu berwudu, antara yang diwajibkan oleh kita, diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah kita wajib membasuh kaki. Membasuh kaki. Bermula daripada hujung jari sehinggalah sehinggalah sampai kepada buku lali. Sehinggalah sampai kepada buku lali. Iaitu buku lali pun wajib dibasuh. Wajib dibasuh buku lali. Dalam masa yang sama macam yang kita bincangkan sebelum ini, walaupun buku lali itu diwajibkan dan selepas buku lali tidak diwajibkan, tetapi wajib kita membasuh juga bahagian atas sikit daripada buku lali supaya kita memang pasti yakin bahawa kita telah selesai membasuh kaki bermula daripada hujung jari sampai kepada buku lali menggunakan konsep ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang wajib sekiranya ia tidak akan sempurna melainkan dengan dilakukan suatu perbuatan, maka perbuatan yang asalnya tidak wajib juga akan menjadi wajib kerana dia adalah cara untuk menghasilkan kewajipan perbuatan yang wajib tersebut. Jadi membasuh kaki adalah fardu. Dan macam yang kita bincangkan semalam, sewaktu membasuh kaki, kita kena pastikan seluruh bulu-bulu yang ada di kaki bermula daripada hujung jari sampai ke buku lali itu hendaklah juga dibasuh. Hendaklah dibasuh. Sebab di kaki kita biasanya ada jugalah bulu-bulu halus di bahagian ibu jari itu. Itu juga wajib dibasuh. Dan dalam masa yang sama, di bawah kuku juga, sekiranya kuku kaki panjang, maka hendaklah juga dibasuh. Maksudnya kalau ada kotoran pada kuku kaki menyebabkan air tidak dapat kena ke bahagian yang ditutup oleh kotoran tersebut, maka wudu tidak sah. Wudu adalah tidak sah. Jadi orang yang membasuh kaki, dia kena pastikan seluruh kakinya dibasuh, bermula daripada hujung jari sampai ke buku lali. Cuma yang paling afdalnya kita basuh sampai ke tengah betis. Yang paling afdalnya kita basuh kaki sampai ke tengah betis. Dia panggil al-ghurr wa tahjil, iaitu kita membasuh berlebih-lebihan. Iaitu kita memanjangkan basuhan. Maksudnya kalau kita basuh muka tu, kita melebihkan sampai terkena di bahagian leher-leher kita, awal-awal kepala. Kalau basuh tangan tu, kita basuh sampai lebih, sampai ke bahagian ketiak. Kita lebih-lebihkan basuhan sampai kena ke atas. Kalau kepala, kita sapu semua. Dan kalau kaki pula, kita membasuh sampai ke betis. Maksudnya kita melebihkan basuhan. Itu adalah dituntut. Dan di akhirat nanti, orang yang berwuduk dengan cara begini, anggota-anggota wuduknya akan bercahaya sehingga dapat dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dalam hadis disebut al-ghurr wa tahjil. Dan dalam kewajipan membasuh kaki ini, dia
dinyatakan sendiri. Begitu juga dengan fardu-fardu wuduk yang lain dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kamu mahu berdiri melakukan salat, maka basuhlah wajah kamu, tangan-tangan kamu sampai ke siku, sapulah kepala kamu dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke buku lali. Dalam ayat ini juga berdasarkan qiraat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Cuma bila sebut wa arjulikum, dia akan memberi maksud dan sapulah kaki kamu. Sapulah kaki kamu. Golongan Syiah, mereka sewaktu berwuduk, mereka tidak membasuh kaki. Sebaliknya hanya menyapu kaki. Kaki tak pakai kasut. Kaki semata-mata, tetapi tidak dibasuh, hanya disapu ke kaki. Mereka berhujah dengan qiraat ini, kerana Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu, kemudian yang biasa kita baca wa arjulakum. Jadi maksud dia waghsilu arjulakum, basuhlah kaki-kaki kamu. Tapi kalau kita baca wa arjulikum, dia akan berkait dengan kepala. Maksudnya kepala disapu, kaki juga disapu. Jadi golongan Syiah berhujah dengan qiraat ini. Dan nak katanya qiraat ini qiraat yang mutawatir. Memang bacaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama telah bersepakat bahawa tidak sah seseorang yang berwuduk hanya dengan menyapu kakinya. Habis itu yang Allah Ta'ala sebut wa arjulikum tu macam mana? Lalu kata para ulama kita, itu merujuk kepada satu keadaan seseorang yang memakai kasut. Orang yang memakai kasut, yang mana kasut itu kalau ikut kefahaman dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dipanggil khuf. Kasut yang menutup seluruh bahagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Dalam masa yang sama, syarat-syarat khuf berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak tembus air, tidak koyak. Maknanya mudah ceritanya kasut boot lah. Kasut boot kalau di negara Arab dia panggil khuf, memang dijual, sama dibuat daripada kulit ataupun dibuat daripada getah. Yang pasti maknanya boleh digunakan untuk berjalan. Kalau tak nak pakai kasut, kita nak berjalan boleh jalan, tapi orang pelik lah. Biasanya orang pakai khuf dan dipakai di atas kasut. Biasanya pada musim sejuk orang akan pakai. Saya dulu pernah mengamalkan untuk pernah memakai khuf sewaktu di Mesir dulu, supaya dapat mengamalkan satu perkara yang diajar oleh Islam, iaitu sapuan ke atas khuf. Dia ada satu hukum yang khusus. Jadi apabila Allah SWT berdasarkan satu qiraat menyatakan wa arjulikum ilal ka'bain, maksudnya ia adalah merujuk kepada satu perbahasan fiqh yang dalam kitab ni tidak ada, iaitu sapuan ke atas khuf. Jadi mudahnya macam kalau macam askar, dia ada kasut askar tu, macam kasut boot tu, ataupun kalau kita memang pakai kasut boot, dia ada syarat-syarat dia. Kalau kena syarat dia, sewaktu berwuduk, cukup dengan menyapu di atas kasut tersebut, dan semestinya sapuan itu tidak sampai kepada kaki, sebab kasut itu dia tidak tembus air. Jadi boleh dia ada syarat-syarat khusus dia. Cuma dalam kitab ini tidak dinyatakan. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kitab-kitab yang lebih besar. Cuma nak bagi tahunya, fardu yang kelima ini adalah salah satu. Main kefarduan yang kelima yang biasa kita dengar adalah membasuh kaki atau menyapu ke atas khuf dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para fuqaha. Jadi memang ada dua keadaan dalam isu membasuh kaki ni. Kita boleh basuh kaki atau kita menyapu ke atas kasut. Kasut yang syarat-syaratnya ditentukan dan dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lebih besar. Jadi ini adalah fardu yang kelima, iaitu membasuh kedua-dua kaki bersama kedua-dua buku lali. Fardu yang keenam adalah mengikut susunan yang telah disebutkan di atas. Jadi dipanggil at-tartib, iaitu mengikut susunan. Sebab Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan mengikut susunan. Allah kata famsahu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi wahai orang yang beriman, kalau kamu semua berdiri untuk melakukan salat, iaitu ingin melakukan salat, maka basuhlah muka kamu, tangan kamu, sapulah kepala dan basuhlah kaki. Jadi itu urutannya yang telah disebut dalam Al-Quran, dan itu jugalah urutan yang dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berwuduk. Jadi dengan sebab itulah fardu yang keenam, iaitu rukun yang keenam bagi wuduk adalah mengikut susunan. Sebab itu tidak boleh kita basuh tangan dahulu sebelum basuh muka. Hendaklah membasuh muka dahulu, kemudian tangan. Tangan tak kisah, nak tangan kanan dulu pun tak apa, tangan kiri dulu pun tak apa. Tetapi mana yang sunat, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tapi kalau orang tu dia berwuduk, dia basuh muka, lepas tu basuh tangan kiri, lepas tu basuh tangan kanan, lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki kiri, lepas tu basuh kaki kanan, wuduknya sah. Tetapi dia rugi sebab tidak melakukan satu perbuatan sunat, iaitu mendahulukan bahagian kanan sebelum bahagian kiri. Jadi sewaktu kita berwuduk, yang menjadi rukun adalah tidak boleh membasuh tangan sebelum basuh muka. Tidak boleh menyapu kepala sebelum membasuh tangan. Tidak boleh membasuh kaki sebelum menyapu ke atas kepala. Jadi dia mesti mengikut susunan. Basuh muka dulu berserta dengan niat, kemudian baru basuh tangan, kemudian baru sapu kepala, kemudian barulah membasuh kaki. Jadi dengan ini selesailah kita membicarakan secara kasar berkenaan dengan fardu wuduk di dalam kitab ini, dan kita masuk kepada satu perbahasan yang berkait juga dengan rukun wuduk, iaitu niat. Yang sebelum ni pernah ditanya, nak niat apa nak sewaktu kita berwuduk. Jadi kita akan masuk kepada satu perbahasan yang didatangkan khusus untuk menjelaskan apakah dia niat, kemudian apakah dia at-tartib. Sebab dalam rukun-rukun wuduk ini, mungkin kalau kita tidak membaca secara majlis, kita hanya membaca secara peribadi, mungkin kita tak tahu apa maksud niat kemudian apa maksud tartib Okey, jadi kita dah sentuh tadi, tapi ala kulli hal kita baca sedikit apa yang didatangkan oleh al-Imam Imam Salim Ibnu Abdullah di dalam kitab ini berkenaan dengan niat dan juga at-tartib. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun an-niyyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Ini perbahasan ringkas yang didatangkan dalam tajuk ini untuk membicarakan khusus berkenaan dengan dua rukun, iaitu niat dan juga tartib. Silakan. Silakan. Okey, dia berkait dengan isu tartib. Cantik soalan ni Saya juga mengamalnya kadang-kadang. Apa perbahasannya? Okey, satu soalan yang timbulkan. Bagus soalan ni. Ada disebut dalam kitab-kitab. Hatta dalam kitab Minhajul Talibin juga dibincangkan isu ni. Dan ada dua pandangan. Tapi pandangan yang muktamad yang kita akan sebutkan sekarang. Satu orang dia menyelam dalam air. Setelah dia menyelam, dia berniat dan dia keluar terus daripada air. Maka adakah dia selesai berwuduk? Satu orang yang dia menyelam terus dalam air, dia terjun dalam air. Kemudian bila air tu kena ke muka dia terjun muka dululah, atau dia terjun kaki dulu. Tapi dia tak niat lagi lah, sebab mana boleh berniat wuduk ketika basuh kaki kan. Bila dia terjun tu, katakan air tu dalam, dia terjun ikut kaki Bila air tu kena je ke muka dia mula berniat wuduk. Jadi dia pun terjun, akhirnya dia terus keluar daripada air Jadi adakah
dia dianggap selesai berwuduk ataupun tidak. Ini perbahasan yang dibincangkan dalam kitab-kitab dan saya juga pernah mengamalkannya. Jadi dalam perbahasan ini dibincangkan at-tartib, iaitu tidak boleh membasuh muka selepas membasuh tangan, tapi muka kena dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jadi dalam isu menyelam pula dalam keadaan segera. Macam contoh, dia menyelam, wurup, keluar terus. Katakan 3 saat je. Secara adatnya 3 saat ni tak sempat orang nak berwuduk. Tapi dia menyelam, sama ada ikutlah style dia terjun muka dulu ke, atau dia terjun ikut kaki dulu. Cuma dia menghadirkan niat ketika air kena ke muka dia. Sebab syarat niat ketika berwuduk adalah air kena ke muka baru dia berniat. Atau dia selam dulu tanpa niat. Dah elok menyelam, semua badan dia sudah dibasahi oleh air, masa tu dia berniat, saja aku mengangkat hadas. Lepas tu terus dia bangun, dia keluar dari sungai. Jadi macam mana? Adakah wuduknya sah ataupun tidak? Berdasarkan pandangan yang muktamad adalah sah. Sah walaupun hanya beberapa detik. Maknanya ketika itu kalau ikut macam tak berlaku tartib. Tetapi kata para ulama, dia panggil al-lahzah al-latifah. Dia panggil al-lahzah al-latifah. Berlaku tartib tetapi secara cepat. Ketika dia berniat, biasa dia menyelam tu, bila air dah kena ke muka dia dan dia berniat, contoh dia selam seluruh badan dia sudah terkena air semuanya, masa tu tak berlaku lagi lah wuduk, sebab dia belum berniat. Bila dia datangkan saja niat, aku mengangkat hadas, maka ketika itu terangkat terus hadas di mukanya, dan selepas itu terus terangkat hadas tangannya, terus terangkat hadas kepalanya, dan terus terangkat selepas itu hadas kakinya. Walaupun dia menyelam sesaat sekalipun, sebenarnya berlaku juga tartib, tetapi secara laju. Ini yang dipegang oleh pandangan muktamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kalau ikut pandangan yang juga dalam mazhab kita, dia mensyaratkan mesti kena berhenti sejenak supaya dianggarkan berlaku tartib itu. Kalau sekadar menyelam terus keluar, dia tak sah. Ini pandangan kedua dalam mazhab kita. Tetapi pandangan yang muktamad, yang difatwakan adalah sah wuduk walaupun hanya dalam tempoh yang sangat cepat. Dia dianggap tartib itu berlaku, walaupun kebiasaannya kita hanya akan dapat berwuduk mungkin dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit baru selesai semua sekali. Tapi dalam isu selam ni, hatta sesaat pun dianggap telah selesai berwuduk. Biasanya kalau orang mandi sungai, boleh dibuat, dia menyelam, terus dia keluar, terus dia solat. Bila ambil wuduk tadi masa menyelam tu, mana tartibnya? Kata para ulama, dianggap, diperkira seakan-akan telah berlaku tartib, iaitu secara laju. Dia menyelam je, dia niat je, terus secara automatik terangkat dulu hadas mukanya. Bila terangkat saja hadas muka, secara automatik selepas tu terangkat hadas tangan, kemudian terangkat pula hadas kepala, dan terangkat pula selepas itu hadas kaki. Allah Ta'ala a'lam. Bagus soalan ni. Saya pun tak teringat nak cerita. Tapi dah ditanya, kita pun boleh berkongsi. Terima kasih kepada yang bertanya. Macam mana dia sunat tak ikut tertib? Tak. Tertib dalam sunat juga dituntut. Maknanya tak ada istilah dah basuh tangan baru nak berkumur-kumur. Tak. Asal wuduk sah. Wuduk sah. Memang kalau dia contoh, dia buat satu cara baru kan. Dia berwuduk. Dia basuh muka, dia basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Lepas tu baru dia berkumur-kumur. Lepas tu baru dia nak masuk air dalam hidung. Lepas tu barulah selesai semua tu, baru dia nak menyapu, dia nak menyapu telinga dia. Ketika itu sunat ini tidak diiktibar. Sebab apa? Sebab tidak mengikut aturan yang sepatutnya. Tetapi adakah orang itu berdosa? Jawapannya tidak. Yang kedua, adakah wuduknya batal? Jawapannya juga tidak. Sebab perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan sunat, tetapi tidak pula membawa kepada pembatalan wuduk. Cuma dia tidak diiktibar. Maksudnya dia tidak dapat pahala melakukan perbuatan sunat di dalam wuduk. Maknanya perbuatan sunat juga ada tertibnya, ada tempatnya. Tidak kita hanya berkumur-kumur,
sebelum basuh muka. Selepas berkumur-kumur, kita masukkan air ke dalam hidung. Dan kalau ikut pendapat yang kuat, disunatkan kita berkumur-kumur dan masukkan air hidung secara serentak. Cuma biasa yang kita buat ni berdasarkan satu lagi pandangan, iaitu kita kumur-kumur 3 kali, lepas tu baru masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Tetapi yang paling afdal adalah kita raup air sekali dalam takungan tangan ni. Kita ambil sikit, terus berkumur, tak ada nak luah sebahagian tu. Begitu ataupun bolehlah begitu dia sekali. Tapi dia kena berlatih tu. Saya berlatih banyak kali juga. Udahnya habis dia kumur ayuh nak masuk ke hidung dah habis habis diambil di mulut jadi dia kena ada latihan sikit. Tapi dah lama-lama boleh. Cuma saya sendiri pun jarang buat sebab kita lebih biasa dengan berkumur-kumur dahulu, baru selesai 3 kali tu baru kita memasukkan air ke dalam hidung. Tapi yang paling sunat sebenarnya macam mana? Yang paling sunat adalah ambil air 3 kali cedok. Setiap kali cedok itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kita ambil kumur-kumur juga dulu, lepas tu baru masuk air ke hidung. Cuma dia jadi berkumur-kumur, masuk air ke dalam hidung. Lepas tu ambil yang kedua, begitu, berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Dan yang ketiga, kita ambil air sekali lagi dan kita kita masukkan ke dalam mulut dan berkumur-kumur kan. Baki tu kita, jadi dia jadi berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, dan berkumur-kumur seterusnya masukkan air ke dalam hidung. Itu yang paling afdal. Tapi jarang kita melakukannya. Tapi kalau dalam masyarakat Arab tu biasa. Di Mesir biasa mereka berwuduk sekali Cuma saya sendiri pun dah terbiasa dengan berkumur-kumur dulu 3 kali. Lepas tu baru kita memasukkan air, dipanggil istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Boleh juga, sunnah juga. Tetapi mana yang lebih dituntut, yang lebih banyak pahalanya adalah yang tadi. Kerana ia membawa kepada mengurangkan penggunaan air. Air lebih kurang diguna kalau kita menggunakan cara berkumur-kumur dan terus selepas itu memasukkan air ke dalam hidung. Barulah selepas itu kita ambil cedok kali kedua untuk berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Dan ketiganya kita ambil air sekali lagi dan kita berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang ni lagi sikit menggunakan air berbanding kalau kita berkumur-kumur, ambil air lagi, masuk lagi, ayo hidung pula, ambil lagi. Banyak kuantiti air kita guna. Sampai ke tahap itu para ulama mengkaji dan mendapati semakin kurang air digunakan, makin banyak pahalanya. Sebab kita tidak dituntut untuk membazir air sewaktu berwuduk. Sebab tu bila kita berwuduk, khususnya kalau kita menggunakan air yang dibiayai untuk orang awam, orang ramai. Kalau kita berwuduk di rumah kita, tak apalah, air tu kita bayar sendiri. Tapi kalau berwuduk di masjid apa semua tu, maknanya gunakan air dengan kadar yang paling minimal. Sebab itu adalah hak orang ramai. Jangan sampai air boleh guna untuk 10 orang berwuduk, habis ke kita je. Habis ke kita je untuk tujuan berwuduk. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Okey, melalukan air tanpa menggosok. Okey, menggosok dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunat. Dia tak seperti mazhab Imam Malik. Ahli belajar di Maghribi, dalam mazhab Imam Malik, orang Maghribi ni bermazhab Maliki. Dalam mazhab Imam Malik wajib menggosok-gosok, dipanggil tadlik. Wajib menggosok-gosok anggota wuduk sewaktu berwuduk. Dalam mazhab Imam Syafi'i pula tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan untuk kita menggosok-gosokkan anggota wuduk sewaktu kita berwuduk. Tetapi disunatkan. Cuma bila dia akan jadi wajib? Sekiranya ada benda yang menghalang air daripada mengenai seluruh kaki. Contoh, kita bawa balik daripada kebun. Kebun pula dengan apa? Dengan tanah berseluk semua, menyebabkan tanah tu kering. Masa kita lalu-lalukan kaki ke air tu, tak habis selut tu. Masih lagi ada bahagian kaki kita yang ditutup oleh selut. Maka ketika itu barulah wajib kita menggosok-gosok. Bukan atas dasar kerana
menggosok-gosok itu adalah wajib, tetapi atas dasar untuk memastikan air sampai ke kaki seluruhnya. Sama juga kalau orang pakai cincin. Orang yang pakai cincin di tangan contohnya. Adakah dia wajib untuk menggoyang-goyangkan cincinnya sewaktu berwuduk? Tidak. Kalau dengan dia melalukan air ke tangan, air boleh masuk celah-celah cincin itu, maka tak ada masalah. Tapi katakan tersekat air, cincin itu menghalang bahagian yang ditutup oleh cincin daripada terkena air, maka ketika itu wajib kita menggerak-gerakkan cincin supaya air dapat pergi dan sampai kepada bahagian tangan yang ditutup oleh cincin tersebut. Macam mana? Tumit Mekah. Tumit yang Mekah itu, rekahan itu juga wajib sampai. Wajib. Setengah orang tumit yang Mekah. Saya pun kadang-kadang Mekah juga. Kalau di Mesir, kalau musim panas ke musim sejuk, selalu dia jadi nak kaki nak Mekah. Jadi kalau kaki kita tu ada rekahan di tumit, maka wajib memastikan air sampai ke celah-celah rekahan tersebut. Tetapi tanpa berlaku was-was. Jangan benda buat tu. Ni ayuh ni tak sampai ke rekah, habis tu nak buat apa? Ambil pembaris ni dengan gosok-gosok. Itu tak dituntut. Ketika itu dia sudah sampai kepada tahap was-was. Cukup dengan sekadar kita melalukan air dan kita gosok-gosok sikit, maka ketika itu insya-Allah air sudah pergi kepada rekahan-rekahan tersebut. Setengah orang jari dia bukan melekat, tapi dia macam merapat. Dia kena renggang sikit baru terbuka celah-celah ni. Ada setengah orang begitu. Jari kaki, kadang-kadang jari kaki dia tu rapat antara jari dengan jari. Bukan dia itu bersedaging. Maknanya kalau dia dilahirkan dalam keadaan jari itu memang bercantum, awak nak buka pun tak boleh, melainkan ambil pisau belah tengah-tengah. Kalau begitu baru terbuka. Kalau orang tu dilahirkan memang dia bercantum jarinya, maka tidak wajiblah air kena di celah-celah bahagian yang tertutup itu. Itu dipanggil dalam kitab-kitab lama ni sebagai bersedaging. Arab panggil talahum, something gitu. Adapun kalau dia jari dia boleh dibuka, boleh terbuka, tapi jari dia melekat. Kalau dia dikepak dua jari tu boleh. Maka ketika itu wajib dia kena kepak jari dia sikit supaya celah-celah jari itu, jari tangan atau jari kaki, dapat dimasuki dan dicelahi oleh air. Sama jugalah kalau ketika dia bertayamum nanti, kalau jari dia melekat, dia kena pastikan celah ni juga terkena debu. Jadi apa-apa pun jangan sampai ke tahap was-was. Orang kalau sampai tahap was-was ni, dia kena lawan. Tak ada benda tu, jalan je. Begitu caranya. Kalau seseorang ditimpa was-was, dah kena ke tak kena? Kena. Dia orang Melayu yakin je, tapi sebenarnya tak yakin pun. Yakin ni 100% pasti. Dia ni dia hati dia tak apa nak ni. Cuma cara dia macam mana? Lawan dengan maksud dah air dah habis gosok, dah takkan tak kena lagi. Dia kena lawan. Sebab memang saya sendiri dulu pun ada juga mari kadang-kadang was-was tu. Udah kena ke tidak? Kalau ada seorang sahabat saya tu bak angkat takbir, niat dah masuk tidak? Dia jadi lambat sungguh. Allah tak lepas lagi. Saya pun kadang-kadang berlaku juga sikit-sikit kadang-kadang. Tapi sahabat saya tu bila orang rokok, dia dapat. Biasanya kalau orang rokok dia dapat. Dia dapat takbir tu. Dia takut terlepas rakaat. Ada penyakit was-was ni, jadi dia kena lawan supaya jangan sampai kita memastikan air kena ke seluruh anggota wuduk itu membawa kepada was-was. Cukup apabila kita sudah melakukan perbuatan yang zahirnya air telah sampai, maka cukup. Tak perlu lagi kena tak kena. Kalau tidak nanti dia akan jadi bermasalah. Dia tak selesai dia. Ada seorang saya pernah tengok tu, udah lencun dia berwuduk. Lencun tuan-tuan. Allah, kita kata ini peringkat awal masa saya kecil-kecil dulu kata ini memang sunnah sungguh ke? Sebab kita budak kecil tu tengok dia dengan cara dia doanya semua habis lencun. Udah macam mandi tuan. Kalau awak nyapu sikit kena ayuh sikit-sikit tu biasa. Tapi ini udah lencun bajunya. Rupanya dia kena was-was.
Jadi was-was ni perlu dilawan. Dia dilawan dengan ilmu. Sedangkan cikgu? Okey, ada soalan yang cikgu tanya. Kalau satu orang dia selepas selesai berwuduk, lepas tu dia blank. Dah wuduk tidak? Okey. Dia wuduk atau tidak? Dah wuduk ataupun tidak? Dia kena tengok agak-agak ada tak petanda bahawa dia telah wuduk. Ni rasa hidung ni. Elok basah ni. Basah wuduk tadi. Masukkan air ke dalam hidung. Dia kena check. Sebab biasanya tidak berlaku kelupaan sampai ke tahap itu. Tapi kalau dia ditimpa was-was sampai tahap tu, dia check dulu. Agak-agak ada tak petanda yang menunjukkan dia telah wuduk. Tapi katakan dia mandi. Lepas mandi, dia keluar pada bilik mandi, dia kata, tadi wuduk ke tidak? Tanda tu memang mandi sah-sah basah badan dia. Maka ketika itu, dia kena berwuduk. Sebab ketika itu dia syak. Adakah dia telah berwuduk ataupun tidak? Dia mungkin dia kata tu was-was, tapi sebenarnya ketika itu dia mesti berwuduk sekali lagi. Sebab dia tak pasti adakah dia telah berwuduk ataupun tidak. Dalam keadaan memang pasti dia telah terbatal wuduk sebelum tu. Contoh macam mandi. Dia mandi, dia dah pegang kemaluan dia apa semua, lepas tu dia keluar, ambil wuduk tidak? Ketika itu mana satu yang pasti? Yang memang pasti ketika dia mandi, memang wuduk dia telah terbatal. Cuma mungkin dia telah berwuduk selepas itu, tapi tak pasti. Maka al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak akan dibatalkan dengan sebab timbul sangkaan. Jadi kena berwuduk sekali lagi. Tapi katakan isu yang berlaku adalah dia selesai berwuduk dah. Memang dia ingat dia dah selesai berwuduk. Cuma dia kata, tadi wuduk sempurna ke tidak? Ini mungkin banyak juga berlaku pada sahabat-sahabat yang biasa terkena was-was. Wuduk dah sempurna ke tidak? Atau dah semayang? Dah habis semayang dah. Semayang tadi baca Fatihah, betul ke? Ke tak baca? Salatul Isya al-an. Ni Rasul Isya dah. Jadi kalau dia ditimpa was-was sampai ke tahap itu, kalau ibadah telah selesai disempurnakan, kemudian timbul perasaan mungkin ibadahnya tidak sempurna, maka yang diajar oleh para ulama adalah abaikan was-was itu dan anggap saja ibadah telah sempurna. Abaikan saja was-was tu. Dan iktibar ibadah telah sempurna. Sebab ibadah memang telah selesai dilakukan. Dia dah selesai berwuduk. Dia keluar-keluar memang dia ingat dia berwuduk. Cuma lepas dia keluar dari bilik air tu, tadi wuduk ni niatnya betul ke tidak? Ke tak berniat masa muka tadi? Dia dah main masa tu pula. Maka selesai. Iktibar saja wuduknya sudah sempurna. Tapi kalau dalam isu dia keluar-keluar dari bilik air, dia tak ingat langsung. Berwuduk ke tidak? Berwuduk ke tidak? Maka ketika itu dia mesti berwuduk sekali lagi. Cuma takut nanti berwuduk kali kedua, dia keluar, wuduk ke tidak? Wuduk ke tidak? Yang ni nanya. Kalau dia sampai ke tahap itu, saya mencadangkan orang begini, selepas dia selesai berwuduk, dia sebut, aku dah wuduk, dia terus pergi, Allahu Akbar. Selesai masalah dia. Kalau tidak, takut dia terlupa nanti. Sebab kalau dia terlupa, kita tak pasti dia berwuduk ke tidak. Dia kena berwuduk. Takut berpuluh kali wuduk. Dalam keadaan dia lupa semua. Tapi kalau dia syak, dia tak pasti, wuduk dah sempurna ke tidak? Yang ni memang ada jalan pelepasnya. Iaitu dia terus mengiktibar wuduknya telah sempurna. Tapi dalam isu dia terlupa terus, dia dah berwuduk atau tidak? Yang tu bermasalah sedikit lah. Sebab kalau kita kata dia telah berwuduk, kalau dia tak berwuduk, macam mana? Ia solat dia. Jadi mudahnya orang begini, masa dia berwuduk, selepas selesai berwuduk, dia terus ingat dia sedang berwuduk dan dia turunlah sembahyang. Dalam masa yang sama, bolehlah bertemu dengan doktor untuk cek. Sebab kadang-kadang was-was ni sebab dia mungkin hormon dia apa, saya tak tahu. Mungkin ada cara doktor untuk mengubat penyakit was-was ini. Jangan main orang yang kena was-was ni, saya pernah tengok sampai kesian dia. Ada seorang sahabat saya tu, saya mungkin pernah cerita di sini. Dia doktor. Dia doktor perubatan. Belajar sama-sama di Mesir. Masa dia belajar di Mesir tu, dia pernah timbul satu isu, dia kahwin dengan isteri dia sampai dia tak berani nak sebut macam-macam perkataan. Dia nak sebut pisang, dia tak berani. Sebab dia kata sebelum kalimah pisang tu ada kalimah pi. Orang Kedah kata pi ni pi berambuih. Dia takut itu adalah talak. Sampai ke tu.
Nak sebut pun tak berani. Nak urut shin. Nak sebut apa saja kalimah, shampoo, semua dia tak berani sebut. Kenapa? Sebab dia takut sebelum ni shampoo tu takut terdetikkan hati dia nak kata syuh. Lalu itu adalah kinayah ataupun kata apa, kiasan kepada suruh berambut, itu adalah talak. Sampai tahap tu saya kata kesian budak ni. Sian dia sampai udahnya saya kata minat sangat pasal tanya Ustaz talak. Kena nak jatuhkan talak sungguh ni. Kalau tidak saya nak bagi fatwa kata jatuh talak. Dia kata tak. Kau tak selesai. Teh tanya lepas ni. Sampai terpaksa kita, saya tanya juga guru saya macam ni, dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, di Jabatan Fatwa Mesir juga banyak berlaku isu was-was ni. Bukan kita orang Melayu saja. Banyak juga berlaku di kalangan masyarakat Arab. Dia tanya satu soalan, Syekh dah jawab. Lepas tu datang, Syekh, aku nak tanya soalan. Soalan yang sama dia tanya. Syekh kata, bukan aku dah jawab tadi. Betul, tapi aku nak pastikan betul tak aku faham macam tu. Dia was-was. Tapi was-was orang Arab, takat saya tengok, dia tak pernah lagi timbul was-was masa takbir. Setakat ni tak timbul lagi. Dan kalau seseorang yang dia sembahyang dia tak pasti takbir dia sempurna atau tidak, ambil je pendapat yang mengatakan sah je takbir tu. Sebab dia ada keuzuran. Sebab isu niat dalam mazhab Imam Syafi'i agak detail. Takut dia nak dapatkan yang detail tu sampai dia timbul was-was. Dah azan ke? Belum kan? Okey. Alam-alam dah tersentuh tadi pasal isu wuduk ni. Mungkin timbul juga antara sebab yang mungkin timbul was-was adalah berwuduk di dalam bilik air. Okey. Allah ya Karim. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسوله وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang dibincangkan dan disentuh oleh para ulama juga antara sebab berlaku waswas ni berwuduk di dalam bilik air, dalam tandas. Sebab dia akan timbul, adakah berlaku najis yang terpercik kepada dirinya atau tidak. Cuma kata para ulama, apa yang disebut oleh para ulama Islam, contoh dalam Sunan At-Tirmizi disentuh perkara ni. Ianya yang boleh menyebabkan was-was ni iaitu sekiranya seseorang berwuduk di tandas satu ketika dahulu. Tandas zaman dulu dia tak ada macam kita. Memang najis tu masih ada dan orang tu berwuduk di tepi najis. Maka ketika itu takut air najis, air wuduk tu terkena najis, terpercik ke dia. Adapun bilik air kita pada hari ini sudah ada saluran air. Dan biasanya kita sendiri bilik air kita tidaklah bernajis. Kita flash, lepas tu kita sentiasa basuh masa kita mandi lagi. Jadi bilik air kita itu sudah dianggap bersih, bersih. Hatta kata Fadilatul Syekh Yusi bin Rusdi Al-Hasani, ketika bilik air kita itu sudah tidak lagi mengandungi sebarang najis, hakikatnya dia tidak lagi berhukum dengan hukum tandas. Saya pernah sebut perkara ni kepada ahli jemaah saya di ahli jemaah surau saya di Gombak Setia. Kata mereka, begitu juga yang kami biasa dengar daripada Ustaz Ishaq Baharum, Mufti Mesir, Mufti Selangor satu ketika dahulu. Perkara yang sama. Sebab apabila tandas itu sudah bersih, dia tidak lagi berhukum dengan hukum tandas. Kerana tandas pada zaman Nabi merujuk kepada satu tempat, satu lubang yang orang qada hajat di situ. Macam kita kata, kita boleh bayang macam zaman kampung kita dulu, orang nak buang air, orang akan cari masuk dalam semak, kemudian cari mana-mana dahan, tenggek di dahan tu dan qada hajat. Jadi najis tu tetap ada di situ. Itulah tandas yang kalau kita berwuduk di tepi tu boleh menyebabkan timbul was-was. Tapi bilik air kita pada hari ini insya-Allah alhamdulillah sudah tidak memiliki najis. Cuma kalau berwuduk di tandas awam itu seram sikitlah. Takut bernajis, takut ada najis yang orang bila tandas awam ni mungkin tak jaga macam kita jaga di tandas sendiri. Jadi kalau di tandas awam tu elakkan berwuduk di tandas awam. Dan alhamdulillah kalau kita pergi RNR Pusmukan, kalau kita nak berwuduk, wuduk ada disediakan di surau. Jadi selesai masalah, tak perlu kita berwuduk di dalam tandas. Kalau di rumah kita tak ada masalah kita berwuduk dalam tandas sebab insya-Allah tandas kita bersih dan tidak ada najis di situ insya-Allah. Jadi tak perlu timbul perasaan tidak enak dan tidak nyaman adakah ada najis yang terpercik kepada diri kita ataupun tidak. Okey, alhamdulillah selesailah perbahasan sekitar berkenaan dengan fardu-fardu wuduk. Kita silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah kena, pernah tengok orang kena Di Mekah. Jadi kaedah pengajaran tu macam mana kita boleh permudahkan supaya ini jemaah faham lah sampai sesuatu lah. Yang keduanya, kita punya kitab ni, Safinah Pengajar ni, kita dapat daripada jalur Indonesia ataupun jalur Yaman. Kalau ikut di sini kita dapat jalur dari Yaman. Kita tengok kalau kita
Ini dah topik antarabangsa pula ni. Okey. Dah ni saya dah rasa macam nak terbang kan. Okey, balik kepada isu niat ketika takbir. Nanti kita akan perbahaskan. Dia ada satu perbahasan berkenaan dengan solat, arkanus solat. Di perbahasan tentang niat, dia akan bincangkan bahawa wajib disertakan ta'yin, qasdus solat dan fardiyatus solat. Dan ni ta'yinus solat. Dia dan satu lagi dia ada qasdus solat, kemudian ta'yinus solat, kemudian niyatu fardiyati salah. Dan yang keempat perlu juga disertakan dalam takbir itu niyatu al-iqtida, berniat menjadi makmum kalau kita sembahyang secara berjemaah. Jadi empat perkara itu memang disyaratkan mesti ada ketika takbiratul ihram. Sekiranya tidak ada satu daripada empat ini, kalau kita sembahyang seorang satu daripada tiga lah, maka solat itu tidak diiktibar lagi. Memang kita belum lagi berniat. Maka memang dia akan membawa kepada satu perbahasan lain, iaitu isu waswas. Nanti insya-Allah bila kita sampai dalam perbahasan rukun nanti kita akan halusi perbahasan ni. Sebab kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, dia yang betul-betul keempat-empat itu mesti wujud sepanjang kita menyebut takbiratul ihram. Sebut Allahu Akbar. Okey, berapa saat tu? Allahu Akbar 3 saat. Setiap saat pertama, saat kedua, saat ketiga, keempat-empat ni kena ada. Pada saat yang pertama, 4 ni kena ada. Saat yang kedua, 4 ni kena ada. Saat ketiga, 4 ni kena ada. Jadi nanti kita akan perhalusi, kerana ada fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahawa apa yang disebut itu adalah berdasarkan kaedah asal, tetapi sukar untuk dilakukan, kerana dia boleh menyebabkan kesukaran yang amat sukar untuk keempat-empat itu wujud serentak dalam setiap saat sewaktu kita bertakbiratul ihram tu. Nanti kita akan bicara panjang tentang isu ni, tentang isu niat sewaktu takbiratul ihram nanti biiznillah. Kemudian berkenaan dengan isu Yaman ni, saya peribadi saya tidak mengetahui secara panjang lebar berkenaan dengan isu ni, walaupun kita tahu bahawa berlaku pergolakan di Yaman. Cuma apa yang pernah disentuh oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau pengalaman sebelum-sebelum ini, apabila seseorang itu menyerang Yaman, maka yang menyerang itu yang akan binasa. Pengalaman sebelum-sebelum ini, mereka yang mahu menimbulkan masalah di kalangan orang Yaman, biasanya yang negara luar yang campur tangan itu yang biasanya akan biasa. Pengalaman sejarahnya begitu. Orang Yaman ni dia ada cara di sini, lembut dia sendiri. Biasanya masalah-masalah mereka diselesaikan sama mereka. Tapi kalau orang luar campur tangan, pengalaman sejarah kata Fadilatul Syekh Husri, yang ingin menghancurkan, yang ingin menimbulkan masalah itu ialah yang akan ditimpakan masalah. Sebab orang Yaman ni dia ada special sikit, sebab dia didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yaman masuk Islam tanpa diperangi, dia masuk Islam secara sukarela. Dan kita orang Melayu ni pun ada something kat dia. Sampai kata guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, orang Malaysia ni dia seperti orang Yaman. Mungkin kerana Islam datang ke Malaysia daripada tanah Yaman, atau mereka ni ada salah-golo keturunan orang Yaman. Mereka lembut, hati mereka tu seperti hati seekor burung, lembut. Tidak seperti orang belah-belah tempat lain yang mungkin agak kasar. Tapi orang Yaman ni dia lain. Kita tengok orang Yaman pun lembut. Dia macam kita jugalah. Saya mula-mula sampai Mesir, hari pertama dah tak nak duduk Mesir dah. baru di airport, tak mau duduk Mesir dah. Tak lepas. Kemudian seminggu duduk tu dah macam tak nak lah. Tengoknya kawasan Syuk Sayarat masa tu dah tak ada Syuk Sayarat. Itu memang dulu semuanya padang pasir. Kemah harap dia lagi. Nak pergi ke kuliah dengan nengoknya pemandangan-pemandangan yang menggerunkan, sampai tak nak. Tetapi rupa-rupanya sudah duduk lama, dia jatuh cinta lah pula. Itu masalahnya lah. Man syariban Nil sa'aba alaihi ayatruk masral habibah. Siapa yang sudah minum air sungai Nil, payah dia nak meninggalkan Mesir. Dan kata Fadilatul Syekh, antara sebab orang Mesir ni hatinya bagus kerana dia minum air sungai yang berasal daripada Sidratul Muntaha. Kata Syekh Husri lah, kata beliau. Kita tak apalah, air sungai Perak pun okey juga, insya-Allah bismillah. Jadi balik kepada isu Yaman ni, wallahu alam,
Tapi pengalaman yang pernah disebut oleh guru saya dari sudut pengalaman sejarah, biasanya yang membuat masalah kepada orang Yaman itu ya akan ditimpakan masalah oleh Allah selepas itu. Cuma isu Syiah, sejarah Syiah di Yaman itu saya tidak mendalaminya. Wallahu a'lam. Sejarah Syiah di Yaman tu saya tidak mendalaminya. Macam mana Syiah boleh masuk ke Yaman. Dalam masa yang sama, Yaman tu sendiri rasanya kebanyakannya adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ada jugalah kelompok Syiah di Yaman. Dan pun begitu, banyak para habaib kita di Hadramaut contohnya, mereka adalah bermazhab dengan mazhab Ahlus Sunnah. Dan mereka bukan Syiah. Cuma kadang-kadang dilontarkan tomahan seakan-akan mereka adalah Syiah. Dan saya sendiri pernah dulu ada satu orang tu, dia mendakwa siapa sebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah sah di Syiah. Siapa sebut karamallahu wajhah kepada Sayyidina Ali, ni sah dia orang Syiah. Ini petanda dia adalah Syiah. Tapi bila kita belajar, rupanya Imam Bukhari pun sebut alaihi salam kepada Sayyidina Ali, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad disebut karamallahu wajhah. Maksudnya apa yang diamalkan itu tidak lebih tidak bukan melainkan mengagungkan ahli keluarga Rasulullah, dan mengagungkan ahli keluarga Rasulullah itu tidak membawa kita kepada Syiah. Kita mencintai ahli keluarga Rasulullah, tetapi beza kita dengan Syiah adalah dari sudut adakah kita menghormati para sahabat Nabi atau tidak. Kita cinta kepada ahli bait, kita sedih dengan apa yang berlaku kepada Sayyidina Al-Hasan, kepada Sayyidina Al-Husain, peristiwa-peristiwa malang yang menimpa ahlul bait, tetapi dalam masa yang sama tidak membawa kepada kita membenci para sahabat Rasulullah, kerana para sahabat Nabi itu hasil didikan Nabi, dan mereka telah mendapat pengiktirafan daripada Allah bahawa mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang berlaku di antara mereka, peperangan demi peperangan yang berlaku, itu lebih kepada salah faham yang timbul pada zaman itu. Dengan kemudahan untuk mendapatkan maklumat pun susah. Cukuplah kita pada hari ini yang kononnya maklumat di hujung jari, dalam memahami satu isu pun jenuh juga. Mana satu yang betul ni? Orang ni khabar gini, orang ni khabar gini, orang ni khabar bukti macam ni, orang ni khabar bukti macam ni. Sudah kita pening. Sebab tak tahu mana satu yang betul. Itu dengan keadaan nak mendapatkan maklumat senang. Apatah lagi pada satu ketika dahulu, maklumat yang diperolehi sangat sukar, tambah pula dengan golongan munafikin yang cuba untuk melaga-lagakan sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nampak gayanya, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perbahasan tentang niat. Tak sempat kita bicara pada hari ini. Ala kulli hal, moga-moga baik, dan semoga yang kita bincangkan ini semuanya bermanfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita pada hari ini dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته